Selamat sejahtera kepada semua penonton video ini. Saya Jiwan Alalaki Devendran merupakan ketua kumpulan 6. Kumpulan saya terdiri daripada 9 orang, iaitu saya sendiri Jiwan Alalaki Devendran, seterusnya Hoganisan Alalaki Khalis Baran, dan Calixtus Mackenzie lain, dan Jonathan Giri Anak Sana, seterusnya Azad Afandi Gaddafi bin Asar, dan Hari Putiran Alalaki Kanan, Lim Gaujin Bimbalan anak lelaki Rajendra, dan akhir sekali adalah Jivita anak perempuan Gutangga Solan. Nama pensyarah kami ialah Dr. Ricky Rahman. Tema yang diberi untuk kita ialah teknologi maklumat dan komunikasi penggerak kesepaduan nasional. Kami telah memilih tajuk iaitu etika penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi dalam kalangan pelajar UKCM. Jadi, kami akan membincangkan tentang etika seorang pelajar sewaktu menggunakan teknologi maklumat dan juga komunikasi. Seterusnya, saya akan berikan kepada kawan saya untuk meneruskan presentasi ini. Teknologi maklumat yang tercipta mempunyai tujuan untuk memberikan bantuan kepada manusia untuk menyelesaikan masalah, untuk mencetuskan kreativiti dan menjadikan manusia lebih berkesan atau efektif dalam melakukan sesuatu kerja. Etika semasa menggunakan media sosial menjadi sesuatu perkara yang tidak dapat dialpakan oleh setiap lapisan masyarakat. Di media sosial, etika adalah panduan tingkah laku ketika menggunakan media sosial. Etika yang betul adalah pemikiran yang tepat tentang bagaimana seseorang memanfaatkan media sosial dengan betul dan bagaimana memperkaitkan media sosial dengan orang dengan cara yang betul. Sikap pengguna dalam media sosial sejak kebelakangan ini telah menjadi isu hangat yang dibicarakan dalam kalangan masyarakat di dalam negara. Dari sudut pandang yang lain, kecanggihan teknologi menimbulkan masalah sosial disebabkan etika yang negatif semasa menggunakan teknologi dalam kalangan pelajar. Saya Jiwan Alalaki Devendran, CD 2103006. Saya akan membincangkan tentang penyataan masalah dan juga isu. Artikel ini membincangkan tentang kesan yang kita hadapi jika etika semasa menggunakan teknologi maklumat dan juga media sosial. Menurut berita dalam Astro Awani yang menyatakan bahawa Cyber Security Malaysia mencatatkan rekod hampir 5,000 kes jenayah cyber di negara ini sejak Januari lalu. Dengan ini, kes dilihat semakin bertambah. Pada April, ekoran majoriti rakyat Malaysia melakukan tugas mereka secara dalam talian sepanjang tempoh pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan, iaitu PKP. Peratus yang tertinggi dalam penipuan yang sering berlaku dan dihadapi dalam kalangan masyarakat Malaysia merupakan ancaman fraud. Lebih-lebih lagi, The Global State Institute itu telah menjalankan kaji selidek yang melibatkan 239 buah negara bagi mengetahui trend terkini pengguna laman sosial di seluruh dunia pada tahun 2018. Menurut laporan tersebut, pengguna sosial media di Malaysia telah meningkat sebanyak 9% berbanding dengan tahun yang lalu. Secara purata, warga Malaysia meluangkan masa sekurang-kurang 3 jam seharian dalam media sosial, sekaligus meletakkan negara ini di antara 10 tertinggi di dunia. Dengan kebiasaan penggunaan media sosial secara holistik, etika semasa menggunakan media sosial dalam kalangan masyarakat wajiblah dipandang berat oleh semua pihak. Menjadi satu norma di mana pelajar di Universiti Tun Husainon Malaysia UTHM aktif dalam penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi selepas wabak COVID-19 menyerang negara kita. Semua pelajar UTHM perlu memastikan etika semasa penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi. Etika-etika yang harus diamalkan oleh pelajar adalah berkomunikasi secara berhikmat dalam talian, berintegriti dalam memberikan maklumat yang betul untuk sebarang penggunaan dalam talian, tidak mengeksploitasi maklumat dan data peribadi pihak lain, tidak menceroboh dan menyebarkan virus yang boleh melumpuhkan sesuatu sistem yang dimiliki oleh pihak lain, tidak menyebarkan sebarang maklumat palsu atau diragukan kesahihan yang boleh menguat ketenteraman awam, tidak memuat naik sebarang bahan dalam pelbagai bentuk tanpa keizinan pemilik sah, dan banyak lagi.
Kajian ini dijalankan untuk mengenal pasti etika penggunaan ICT dalam kalangan mereka dan mempelajari kebaikan serta keburukan penggunaan ICT dalam kalangan pelajar. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Selamat sejahtera kepada doktor dan kawan-kawan sekalian. Nama saya Uganisan Anak Lelaki Kalisbaran dan nama matrik saya adalah CD210325. So, hari ini saya nak membentangkan tentang tujuan kajian yang terdapat dalam projek kami. Tujuan kajian ini adalah untuk yang pertama, mengenal pasti tahap pelaksanaan etika pelajar UTHM dalam mengendalikan ICT. Yang kedua, menganalisis corak penggunaan internet di kalangan pelajar-pelajar UTHM. Yang ketiga, mengenal pasti sumbangan yang diperoleh oleh pelajar daripada maklumat dan bahan yang terdapat di internet. Dan yang terakhir, mengenal pasti yang dihadapi oleh pelajar UTHM khususnya dari aspek pengaksesan dalam penggunaan internet. So, sekian daripada saya. Terima kasih. Selamat sejahtera kepada semua dan nama saya ialah Lim Gao Ching dan nombor matrik AP 210349. Seterusnya, saya akan terus menerangkan signifikan kajian. Kajian ini adalah penting untuk memahami kepentingan teknologi maklumat dan komunikasi atau ICT kepada para pelajar. Kemajuan ICT telah menyumbang dalam meningkatkan pengurusan dan pentadbiran negara ke arah lebih sistematik dan teratur. Penggunaan ICT sememangnya cukup mendewasakan Malaysia dan akhir sekali pentadbiran negara dan swasta menjadi lebih cepat dan cekap. Terima kasih. Nama saya Jonathan Giri Anak Sanah, CB210301. Saya akan membentangkan mengenai sorotan kajian. Pada saat melakukan komunikasi dengan memanfaatkan teknologi maklumat dan komunikasi, biasanya banyak yang cenderung merupakan etika dalam komunikasi. Oleh itu, apabila kita melakukan komunikasi pada jaringan internet, kita mestilah menggunakan bahasa yang sopan dan layak. Biasakanlah untuk menggunakan bahasa yang tepat dengan kawan atau keluarga pada saat kita berinteraksi, termasuk saat berinteraksi melalui media sosial. Menurut Nuraini Atinasari, juga berkongsi tentang bagaimanakah etika untuk menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi dalam masyarakat, iaitu menghargai hasil karya orang lain. Jadi, teknologi maklumat dan komunikasi dapat mendidik ke arah masyarakat di Malaysia, terutama dalam kalangan pelajar. Menurut penyelidikan, penggunaan dalam kalangan remaja menghabiskan masa selama 9 jam sehari menggunakan media sosial. Secara purata, seseorang melayani media sosial selama 3 jam setiap hari. Pada masa yang sama, penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi membolehkan sesebuah organisasi mengiklankan atau mendedahkan organisasi dengan mudah dan cepat untuk membolehkan proses interaksi bersama penggunaan masing-masing. Organisasi juga perlu memantau gambar yang dimuat naik ke laman media sosial mereka yang berkemungkinan boleh menimbulkan krisis. Justru, etika dalam penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi sangat penting untuk semua pihak. Oleh itu, penggunaan media sosial beretika dan bijak dalam menggunakan teknologi berkenaan, maka natijah negatif akan dapat dielakkan kepada individu, organisasi atau masyarakat. Assalamualaikum and hi. Nama saya Azad Afandi Gaddafi bin Azhar, matrik number AE 210020. Jadi sekarang saya akan menyambung sorotan kajian yang terdahulu. Isinya ialah di samping itu, perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi membolehkan ilmu pengetahuan dan budaya dikongsi oleh manusia sejagat, terutamanya dalam kalangan pelajar. Hal ini jelas berlaku dengan adanya penggunaan internet, telefon, televisyen, radio, surat khabar, majalah dan juga media yang lain. Media juga merupakan satu entiti yang berpengaruh dan memberi kesan mendalam kepada pengguna. Umum mengetahui bahawa media cetak maupun elektronik mempunyai kuasa atau pengaruh untuk memberitahu sesuatu dan bertindak sebagai satu saluran maklumat yang lebih berkesan kepada penerimanya. Menurut Mark Lehen dalam Aminuddin Basir Ahmad Mohamed Sabri Hanun Nik Yusri Musa, teknologi maklumat dan komunikasi adalah lanjutan daripada diri manusia
seperti mata dan telinga. Hal ini jelas menunjukkan segala maklumat yang disampaikan mestilah jelas dan tidak melibatkan isu yang sensitif. Oleh itu, apabila kita menggunakan media massa, kita mestilah mengesahkan kebenaran fakta-fakta yang ditunjukkan di dalam media sosial. Sebagai contoh, melihat dari sudut pandangan media hiburan, individu yang terlibat dalam industri tersebut menjadi prihatin para wartawan dan paparazzi. Paparazzi merujuk kepada jurugambar bebas yang sering mengekori orang ternama, seniman maupun politik ketika melakukan kegiatan seharian mereka untuk mengambil gambar orang tersebut tanpa disedari. Oleh sebab itu, etika sangat penting kepada golongan wartawan dan pengamal media untuk memastikan mereka tidak melakukan kesalahan ketika menyampaikan maklumat kepada masyarakat. Tanggungjawab pemberitaan seharusnya adil, tepat, jujur serta melindungi sumber berita dan rahsia. Selain itu, untuk menjadi seorang masyarakat yang beretika, pengguna teknologi maklumat dan komunikasi mestilah bijak menggunakan media massa dengan memahami semua artikel yang terdapat dalam media massa dan membezakan kebenaran sesebuah artikel. Pengguna teknologi maklumat dan komunikasi juga perlu mengamalkan sikap bermoral dan beretika dengan tidak mencari maklumat atau melayari laman web yang tidak baik seperti laman lucah, tapak perjudian dan sebagainya. Kesimpulannya, teknologi maklumat dan komunikasi amat berpengaruh dalam masyarakat dalam apa juga keadaan, termasuklah untuk melestarikan kehidupan masyarakat. Teknologi maklumat dan komunikasi pada asalnya bersifat sekadar untuk menyebarkan maklumat dan komunikasi semata-mata. Kemudian, teknologi maklumat dan komunikasi turut menjadi sumber hiburan dan kini terus bergerak mengalami transformasi bukan sekadar sebagai perantara menyebarkan maklumat dan hiburan, tetapi juga sumber pelbagai aktiviti lain termasuk baik dan buruk. Daripada satu aspek, teknologi maklumat dan komunikasi sememangnya merupakan ejen perubahan masyarakat yang penting melebihi suara-suara lain. Selain itu juga, teknologi maklumat dan komunikasi mempunyai potensi yang sangat besar dalam menyalurkan nilai-nilai yang positif dan murni kepada semua golongan masyarakat dan juga memupuk nilai beretika kepada masyarakat pada zaman ini. Terima kasih. Selamat sejahtera Doktor, nama saya Jelita Gubernur Solom dari kumpulan 6. Hari ini saya akan menerangkan tentang tujuan kajian. Tujuan kajian ini adalah untuk mengenal pasti tahap pelaksanaan etika pelajar UTHM dalam mengendalikan ICT. Kesedaraan dalam etika dan peradaban perlu dipergiatkan lagi agar masyarakat, terutamanya golongan remaja, sedar betapa bahaya dan serius isu etika dalam penggunaan ICT. Tujuan kedua ialah menganalisis cara penggunaan internet di kalangan pelajar-pelajar UTHM. Minda yang ingin tahu, mencari, melihat, mendengar dan mengetahui, ia sentiasa mewujudkan perubahan tingkah laku dan persepsi dalam kalangan pelajar. Adakah pelajar mengenali apa yang patut buat dan apa yang tidak patut buat semasa menggunakan internet? Tujuan ketiga ialah mengenal pasti persepsi pelajar-pelajar terhadap etika penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi dalam kalangan pelajar UTHM. Ia dimaksudkan untuk menilai sejauh mana pandangan pelajar-pelajar mengenai internet dan pelajar kurang mengetahui cara penggunaan internet secara baik dan berhemah. Terima kasih. Isu semasa dan cabaran. Kesan lonjakan ini menyebabkan hubungan pensyarah dan pelajar seakan hilang di sebalik skrin komputer atau telefon pintar. Semasa sesi pembelajaran memberi suasana lebih sunyi dan searah dengan mematikan fungsi audio dan video. Pemerhatian jarak jauh ini sukar dikawal oleh pensyarah, terutamanya bab memantau kemajuan setiap pelajar. Bahkan pensyarah tidak dapat mengenal setiap pelajar dengan lebih dekat dengan hanya melihat profil mereka di skrin sahaja. Tambahan pula, pelajar terpaksa belajar sendiri tanpa sokongan rakan sealiran. Mereka seolah-olah berada di alam yang asing atau sendirian
tanpa bual bicara dan perbincangan dengan orang sekeliling. Proses ini memaksa mereka self-distracted learning (SDL) mengikut keupayaan sendiri. Perasaan ini memberi sedikit tekanan dan kebimbangan kepada pelajar tanpa elemen interaksi orang sekeliling. Cabaran kedua iaitu meskipun terdapat pelbagai alatan produktiviti dalam pasaran, penggunaan internet semakin meningkat. Penggunaan internet pada masa kini adalah suatu kebiasaan dan seseorang yang tidak mempunyai komputer pun pasti pernah terlihat dan terdengar tentang internet. Faedah penggunaan internet dalam bidang pendidikan adalah amat jelas kerana ia adalah platform untuk komunikasi elektronik di antara pelajar, guru-guru, pihak pentadbir, penyelidik, institusi dan juga dengan komuniti. Ia juga menyediakan sumber maklumat tanpa batasan. Isu semasa sekarang ini ialah masalah kepantasan internet di dalam kampus maupun di luar kampus. Ini menyebabkan kesukaran serta cabaran untuk pelajar UTHM dalam penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi dalam kalangan mahasiswa dan mahasiswi. Hal ini boleh menyebabkan pelajar untuk lambat mengakses modul atau platform seperti Otter untuk menghantar kerja dan mendapatkan. Cabaran ketiga iaitu penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi dalam kalangan pelajar UTHM dapat mengancam perkembangan sosial mahasiswa dan mahasiswi sekaligus melemahkan kemahiran bertutur dan berinteraksi bersama rakan sebaya. Isu ini berlaku berpunca daripada perkara yang mengancam perkembangan tersebut. Pelajar akan mempunyai masa yang kurang untuk saling interaksi dengan rakan-rakan kerana lebih fokus kepada gadget dan banyak mendedahkan diri dalam media sosial untuk menyelesaikan masalah yang kritikal. Mereka akan menggunakan bahasa yang digunakan pakai dalam aplikasi perbualan dalam telefon pintar. Keadaan ini amat mewujudkan kesilapan penggunaan atau pertuturan bahasa yang tidak betul. Perkataan singkat atau bahasa slang digunakan dalam perbualan seharian. Keadaan ini menjurus pada kerosakan bahasa pertuturan dalam kalangan pelajar UTHM. Selamat sejahtera Doktor. Nama saya Bimalan Anlaki Rajendran. Nombor matrik saya CI 210016. Hari ini saya ingin membentangkan tentang kesimpulan untuk etika penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi dalam kalangan pelajar UTHM. Kajian ini dijalankan bagi memberi kesedaran kepada pelajar UTHM supaya menggunakannya menepati etika ICT bagi menjalin keseimbangan yang sama rata kepada kehidupan. Seterusnya, bagi menepati tujuan kajian ini, ianya dapat memberi suatu kefahaman kepada pelajar UTHM betapa pentingnya pelaksanaan etika dalam mengendalikan ICT dan tahap pelaksanaannya dalam mengendalikan ICT. Kajian ini juga boleh dijadikan sebagai sumber rujukan sampingan bagi membendung masalah sosial melalui media sosial dalam kalangan pelajar. Hal ini menunjukkan bahawa etika perlu diamalkan dalam bidang ICT juga bagi mengelakkan berlakunya masalah dari segi pembelajaran, sosial, kerjaya dan sebagainya. Ianya menjadi suatu inisiatif daripada pihak pengkaji untuk mewujudkan suasana mesra bagi pengguna ICT melalui pelaksanaan etika. Terima kasih kepada Dr. Ricky Rahman. Ini kajian ini daripada kumpulan 6.